Selamat sejahtera para pelajar. Pada kali ini kita akan masuk bab 3 berkaitan dengan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Konflik dunia ini merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua, kesan daripada perkembangan imperialisme dan nasionalisme, dan kemudian kita melihat kemarahan tentera Jepun dan juga bagaimana kedatangan Jepun telah menyemarakkan juga semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Jadi dalam bab ini ia mengandungi 9 subtopik utama. Kita akan bincangkan satu persatu kemudian nanti. Ada subtopik 3.9 ya para pelajar. Kita akan melihat bagaimana negara kita selepas Perang Dunia yang Kedua, iaitu selepas kekalahan Jepun. Amerika Syarikat telah menggunakan bom atom dalam serangan terhadap Jepun pada bulan Ogos 1945. Peristiwa tersebut membawa kepada kekalahan tentera Jepun dan tamatnya Perang Dunia yang Kedua. Sekarang kita lihat ya peristiwa berkaitan dengan kekalahan Jepun, iaitu pada 6 Ogos 1945, bom atom atau Little Boy telah digugurkan ke atas bandar Hiroshima. Pada 8 Ogos pula, Kabinet Jepun bermesyuarat memutuskan untuk meneruskan peperangan. Maka pada 9 Ogos 1945, bom atom yang kedua, Fat Man, digugurkan pula ke bandar Nagasaki, dan gugurnya bom atom di dua bandar utama Jepun ini menyebabkan pada 15 Ogos 1945 Maharaja Jepun iaitu Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah. Maka pada 2 September 1945 perjanjian menyerah kalah telah ditandatangani secara rasmi oleh Lieutenant General Shiichiro Itagaki, iaitu pemerintah tertinggi tentera ekspedisi Jepun wilayah selatan, dengan Lord Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Jadi secara rasminya penyerahan kalah tentera Jepun telah diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu, dan peristiwa penyerahan kalah tentera Jepun ini menamatkan pendudukan Jepun di negara kita yang berlangsung dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945. Baiklah para pelajar, anda boleh melihat video yang memaparkan pengeboman bom atom di dua bandar utama Jepun, bandar Hiroshima dan bandar Nagasaki. Apakah tindakan Amerika menggugurkan bom atom yang dihuni orang awam ini boleh dianggap melakukan jenayah perang? Para pelajar, kita imbas sekali lagi kronologi penyerahan kekalahan Jepun di negara kita. Pada 3 September 1945, 3 minggu selepas Jepun menyerah kalah, pendaratan pertama tentera British di Pulau Pinang. 10 September, pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37, Lieutenant General Masao Baba, menyerah kalah di Surrender Point, Labuan. 11 September, Major General Heiji Yamamura menyerah kalah di atas kapal HMAS Kapunda di Kuching, Sarawak. 12 September, Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, menandatangani pernyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura. Anda boleh lihat di bahagian kanan, iaitu upacara menandatangani perjanjian antara Jepun dan Amerika Syarikat. Pada 13 September, General Teizo Ishiguro menyerah kalah kepada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur, dan penyerahan kalah tentera Jepun menamatkan
pendudukan Jepun di negara kita dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1940. Selepas kekalahan Jepun, British mengambil masa lebih kurang 3 minggu untuk kembali ke tanah Melayu. Ini menyebabkan wujudnya kekosongan politik di negara kita. Pada masa ini, Bintang 3 PKM melalui MPAJA menguasai negara kita selama lebih kurang 14 hari. Di bawah pemerintahan ataupun di bawah penguasaan MPAJA, mereka telah melakukan pelbagai huru-hara. Antaranya ialah menguasai bandar, menguasai balai polis, menguasai pejabat pentadbiran kerajaan, menjalankan undang-undang sendiri, menggunakan mahkamah untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun, terutamanya orang Melayu, membunuh polis, membunuh askar, membunuh pegawai daerah dan membunuh pasukan sukarelawan Melayu. Ancaman dan keganasan Bintang 3 menyebabkan negara kita berada dalam huru-hara. Kaum Melayu dijadikan mangsa Bintang 3 yang berdendam kepada Jepun. Namun orang Melayu telah bangkit melawan keganasan MPAJA dan PKM. Antara gerakan yang dilakukan adalah gerakan Fisabilillah, pasukan tentera Selempang Merah dan gerakan Khalifah Parang Panjang. Gerakan Fisabilillah mempertahankan maruah bangsa, hak dan harta serta kelangsungan hidup orang Melayu setelah Bintang 3 mengganggu dalam urusan keagamaan di surau dan masjid. Pasukan tentera Selempang Merah yang diketuai oleh Haji Saleh Abdul Karim atau lebih dikenali dengan gelaran Kiai Saleh di Muar dan Batu Pahat. Beliau mempertahankan orang Melayu dari ancaman Bintang 3. Gerakan Khalifah Parang Panjang di Sungai Manik Perak oleh Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman. Khalifah Parang Panjang mempertahankan orang Melayu dari ancaman Bintang 3. Keadaan ini menyebabkan usaha damai telah dilakukan. Antaranya, usaha kompromi oleh Datuk On bin Jaafar. Beliau adalah pegawai daerah Batu Pahat dan tugas utamanya adalah untuk menamatkan kekacauan serta memulihkan keamanan di Batu Pahat, Johor. Antara usaha damai yang dilakukan oleh Datuk On ialah mengatur perundingan di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat antara Kiai Saleh dan dua pemimpin Melayu dengan Ketua Bintang 3. Dan hasil daripada kompromi tersebut, Kiai Saleh telah membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja, manakala Bintang 3 pula telah menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Sultan Abu Bakar Yaituddin Al-Muazzam Shah di Pahang pula. Antara usaha Sultan ialah berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Manakala Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah, iaitu Sultan Perak pula, telah mengadakan lawatan ke beberapa daerah di Perak bagi memastikan tiada pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Baginda juga telah melawat kawasan yang terlibat untuk berjumpa dengan pemimpin setempat. Baginda bermesyuarat dengan penghulu, ketua kampung dan pegawai kerajaan. Ia bagi memastikan kerja pemulihan selepas perang diberikan keutamaan. Bagaimana situasi di Sarawak selepas Jepun menyerah kalah? Ketegangan antar kaum berlaku di beberapa tempat sebelum pendaratan tentera Australia pada 11 September 1945. Di Kanawit, permusuhan berlaku antara bekas gerila peribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersubahat dengan tentera Jepun. Manakala di Kuching pula, campur tangan segera tentera Australia mengenakan perintah berkurung
berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahawa pendudukan Jepun memberikan impak negatif terhadap keharmonian masyarakat negara kita. Keretakan hubungan kaum menyebabkan pelbagai usaha dilakukan bagi mengembalikan keharmonian masyarakat. Peristiwa ini memberikan iktibar kepada kita supaya mengelak daripada perkara yang boleh menimbulkan ketegangan antara kaum. Tindakan ini boleh menjadi ancaman kepada kerukunan hidup bermasyarakat dan kestabilan negara.